Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad, nama pendaftaran A139972. Pada hari ini saya akan mengulas mengenai krisis yang sedang berlaku di Ukraine. Saya akan pecahkan ulasan ini kepada tiga bahagian. Yang pertama ialah mengenai punca krisis, yang kedua ialah mengenai bagaimana campur tangan Rusia itu sendiri, dan yang ketiga ialah dari segi kesan ekonomi global yang berlaku akibat krisis di Ukraine. Terdapat tiga sumber yang saya petik untuk dalam ulasan ini, dan yang pertamanya ialah daripada Wikipedia, yang kedua daripada berita harian online, dan yang ketiga daripada Sinar Harian. Untuk makluman semua, wilayah Crimea pada asalnya adalah wilayah Rusia yang bersepadan dengan Laut Hitam dan Ukraine. Wilayah ini telah dihadiahkan oleh Rusia kepada Ukraine pada tahun 1954 sebagai simbolik tanda persahabatan antara Ukraine dan Rusia apabila Ukraine bersetuju untuk menjadi anggota kesatuan tersebut. Krisis ini terjadi pada Februari 2014 akibat revolusi Ukraine, dan selepas keganasan bersenjata di Kiev, kerajaan kebangsaan Ukraine digulingkan dan digantikan dengan kerajaan pro-pembangkang. Dan selepas itu ketegangan terus kemuncak antara gerakan pro-Eropah dan pro-Rusia yang terlibat dalam revolusi tersebut apabila diapi-apikan oleh pihak media. Menurut laporan utusan online, Presiden Viktor enggan menandatangani perjanjian dengan Kesatuan Eropah EU. Ini mendorong kepada tercetusnya demonstrasi mendesak Presiden Viktor itu sendiri untuk meletak jawatan. Keganasan meletus lagi pada 16 Januari lalu apabila kerajaan menguatkuasakan undang-undang anti-rusuhan yang menyebabkan perusuh metawan pejabat kerajaan di Kiev. Rusia terlibat secara langsung dalam krisis ini apabila anggota Skoboda dijadikan anggota kerajaan Ukraine yang baru. Satu tindakan yang dikecam Rusia memandangkan ia menganggap Skoboda sebagai neo-fasis, dan Parlimen Eropah meluluskan satu resolusi terhadap parti tersebut. Melihat kepada campur tangan Rusia, tindak balas Ukraine setakat ini agak perlahan, dengan pemimpin barunya cuba mencari penyelesaian secara diplomatik dan reaksi kementerian terhadap kerahan angkatan tentera dan pasukan simpanan Ukraine. Rusia walau bagaimanapun berikrar tenteranya akan kekal sehingga situasi politik di Ukraine stabil. Di peringkat antarabangsa, kita dapat lihat Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, Jerman, Itali, Poland, Kanada, Turki dan Kesatuan Eropah mengutuk Rusia dan mendakwanya melanggar undang-undang antarabangsa dan mencabuli kedaulatan Ukraine. Rusia walau bagaimanapun tidak mengiktiraf kerajaan baru yang dilantik di Ukraine dan mendakwa ia cuma tidak balas terhadap permintaan yang dibuat oleh Presiden Ukraine yang digulingkan Viktor Yanukovych untuk campur tangan bagi mewujudkan undang-undang dan ketenteraan di wilayah tersebut. Dakwaan yang sekiranya benar boleh membuatkan campur tangan Rusia sebagai sah di sisi undang-undang dan mengikut perjanjian pada tahun 1994. Seterusnya kita akan melihat dari segi kesan ekonomi akibat krisis di Ukraine. Ketegangan di Ukraine menyebabkan penurunan saham di Eropah, manakala saham di Amerika Syarikat berubah dengan kadar yang sedikit. Usaha diplomatik untuk meredakan krisis di Ukraine sedikit menenangkan pasaran pada 2 minggu yang lalu. Tetapi ketegangan terus meningkat dan campur tangan Rusia di Crimea dan pelabur mengambil langkah berhati-hati sebelum hujung minggu dari mana-mana konfrontasi yang berpotensi akan menjatuhkan lagi saham tersebut. Saham mewah Eropah contohnya yang terdedah kepada Rusia dan Ukraine mengalami tekanan baru kerana indeks DAX Jerman yang dianggap paling mudah terdedah ke mana-mana kejatuhan susut 2%, iaitu kejatuhan terbesar dicatatkan di kalangan indeks utama yang serantau. Presiden Vladimir Putin menolak amaran Presiden Amerika Syarikat iaitu Barack Obama mengenai campur tangan Moskow di Crimea dengan menyatakan Rusia tidak boleh mengabaikan panggilan bantuan daripada peminta bantuan Rusia di Ukraine. Ini bermakna ramai lagi rakyat Rusia yang berada di Ukraine itu. Saya kira itu saja ulasan saya pada masa ini, dan insya-Allah kita akan menyambung pada masa-masa yang akan datang jika diizinkan. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.